Episod istimewa Borak Bantai kali ini sesuai dengan tema Hari Bapa. Kita datangkan khas abah saya, Profesor Madya, Dr. Muhammad Sabriza bin Abdul Rashid. Kejap abah, kejap saya. Boleh je. Yang merupakan seorang pensyarah di Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur UiTM Seri Iskandar, Perak. Nampak gayanya kali ni aku kena tukar sikit kata ganti nama sebagai Along. Sebab itulah nama panggilan dalam family yang nampaknya sesuai untuk sesi Borak Bantai kali ni. Jadi antara perkongsian menarik hari ni adalah ciri-ciri utama untuk menjadi seorang reka bentuk dalaman yang berjaya. You have to be very good and very sensitive in understanding manusia. Bagaimana penerimaan dan fahaman orang ramai terhadap industri reka bentuk dalaman 35 tahun yang lepas. 35 years ago, interior design ni ramai orang tak tahu. Hingga sekarang pun saya rasa kalau kita bercakap tentang interior design, masih yang mengatakan bahawa interior design ni adalah khusus pasang-pasang langsir, susun-susun rumah, susun-susun kursi. That is what the public know about interior design. Tetapi sebenarnya interior design is more than that, more beyond. Decoration ini adalah just a very small part of interior design. Kita juga akan perdengarkan matlamat ataupun faktor utama yang mendorong beliau untuk berkecimpung dalam industri yang bukan sahaja dijadikan sebagai kerjaya pada awalnya, malah juga sebagai penyumbang ilmu kepada generasi akan datang. I like both world. Untuk praktis pun memang I really like, and untuk nak jadi lecturer pun memang that is my dream juga. Dari meneruskan kerjaya sebagai pereka bentuk dalaman kepada seorang pendidik yang bergiat aktif melakukan aktiviti dan program yang bermanfaat bersama pelajar. Ada juga beberapa tips penting untuk memahami ruang kerja, terutamanya dengan fenomena work from home yang sedang diterapkan hampir semua orang sekarang ni. Space, it is not only in terms of aesthetic yang penting. It is not only in terms of aesthetic, maknanya bukan sahaja kecantikan yang penting, tetapi juga practicality of it, how it works, the workability of it. Space yang cantik kalau tidak workable, tidak berfungsi dengan baik, dia akan gagal juga. Jadi yang penting adalah it is a combination of the aesthetic and the functionality of the space lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabriza bin Abdul Rashid. Saya pensyarah di Jabatan Seni Bina Dalaman ataupun Interior Design di Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, short formnya biasa orang sebut FSPU kalau di UiTM tu. Kampus tempat saya berkhidmat adalah di UiTM Cawangan, Perak, di Seri Iskandar, kampus Seri Iskandar. Tahun ni tahun 2020, dah tahun keberapa dah abah jadi lecturer? Kalau tahun 2020 bermaksud abah dah jadi lecturer selama 27 tahun. 27 tahun ya. Lebih kurang 27 tahun dalam bidang pendidikan, 3 tahun lebih ataupun lebih kurang 4 tahun sebelum itu bekerja sebagai jurureka dalaman di syarikat di Kuala Lumpur. So maksudnya kiranya dalam masa tempoh 27 tahun tu adalah tempoh untuk jadi lecturer? Ya. Sebelum, maknanya selepas saja graduate daripada ITM Shah Alam ketika itu, terus abah bekerja sebagai penolong interior designer ataupun assistant interior design di sebuah syarikat, 2 buah syarikat sebenarnya, sebuah syarikat interior design, dan kemudiannya tahun yang terakhir itu, lebih kurang tahun yang ketiga itu, I started with my own company, iaitu kami set up, kami bertiga di kalangan ex alumni ITM ketika itu, set up one company dan mula menumbuhkan sebuah interior design consultant dan bergerak ke arah menjadi jadi kontraktor dan juga jurureka dalaman lah. Sebelum
kemudiannya I was offered by the university to further my study, and then I grabbed the opportunity. So tahun keempat, tahun kelima praktis, maknanya baru setahun lebih buka company tu, nak masuk tahun kedua tu, terus dapat offer scholarship untuk sambung belajar di peringkat masters. Jadi that was the time when I was really have to think very hard between to choose either to continue with the consultation world ataupun nak berubah arah untuk menjadi seorang pendidik, ya. Jadi ketika itulah, after all the istikharah and mendapat advice from brothers and sisters and pergi jumpa senior and all the professors yang ada di universiti ketika itu. Jadi akhirnya saya memilih untuk menyambungkan pelajaran lah, instead of continuing in my practicing in interior design. Ya, walaupun ketika itu projek sedang rancak berjalan dan banyak projek-projek yang sedang berjalan, jadi memang saya ni memang amat berminat untuk menjadi seorang jurureka dalaman profesional ketika itu. Memang itu adalah minat saya yang cukup mendalam setelah graduate tu. Tetapi saya juga di samping itu amat berminat untuk menjadi seorang pendidik daripada sekolah lagi. Saya memang even during my school times, even during my college time, masa di peringkat diploma, dan juga di ITM ketika itu, saya selalu berlagak seperti seorang pendidik ataupun pensyarah bila sharing session dengan kawan-kawan, sharing knowledge and discussion dengan kawan-kawan, ya. Jadi memang saya minat sangat untuk jadi seorang pendidik lah. Kiranya masa masuk dalam industri dah memang ada that jiwa mendidik, walaupun dah join the industry, tapi abah mau ke arah ke mana sebenarnya masa tu? Ya, betul. Jadi itu adalah konflik yang abah terima lah ketika itu. Ya, I like both world. Ya, untuk praktis pun memang I really like, and untuk nak jadi lecturer pun memang that is my dream juga. Apabila mengambil keputusan untuk menyambung pelajaran itu setelah membuat segala penelitian dan juga discussion dengan kawan keluarga semua, setelah mengambil keputusan untuk kita further study itu, jadi saya berfikir bahawa apabila balik nanti daripada study, insya-Allah, kalau diizinkan Allah, while teaching ataupun while bekerja dengan pihak universiti, mungkin saya akan mencari juga jalan untuk get involved dengan practicing lah. Jadi itu anggapan saya ketika itulah. Itu istikharah ataupun tawakal saya kepada Allah ketika itulah. Maknanya saya teruskan menyambung pelajaran di United Kingdom ketika itu, dengan harapan apabila balik nanti saya akan dapat juga membuat kedua-dua bidang ini, ya, iaitu mengajar sambil juga praktis. So kalau ikut dalam timeline, abah join industri dulu for few years, and then dapat opportunity to pursue study dekat UK for 2 years. 2 years doing my masters, ya. Masa tu dah dapat saya dah sebenarnya. Sempat pergi masa umur 2 tahun, walaupun tak ingat apa, tapi nasudung lah. sempat pergi kat sana 2 tahun. Duduk kat sana 2 tahun juga. Sempat 2 tahun, ya. And then balik First and sini. second year, ya. Terus dipanggil. Jadi ketika balik daripada UK tu, di Manchester, balik report duty di Shah Alam, dekan ketika itu adalah Cik Gani. Terus membuat instruction untuk saya bertugas di kampus Cawangan, iaitu di kampus Cawangan Seri Manjung ketika itu, ya. Ketika itu ITM Perak ialah di kampus Seri Manjung, kerana kampus ITM Seri Manjung amat memerlukan pensyarah-pensyarah baru, kerana itu adalah kampus baru, ya. Jadi sebagai seorang muda yang baru balik,
saya tanpa prejudis dan juga tanpa tanpa apa-apa bantahan, apabila diarahkan ke Seri Manjung saja, saya terus terimalah, sebab saya memang bersedia untuk berkhidmat di mana-mana sahaja, kerana saya memang very well prepared untuk mengajar lah. Terus diserap untuk jadi tenaga pengajar di ITM Manjung masa tu. Naik basikal dari rumah pergi ke kampus. Masih ingat sebab ketika itu Seri Manjung adalah sebuah bandar pekan kecil, pekan baru buka. The bigger town ialah Setiawan sebenarnya. Kalau Perak, that side of the geographical location, Setiawan adalah the bandar lah. Tapi Setiawan pun masa itu merupakan sebuah pekan kecil je, ya. Saya ingat saya ada satu traffic light je dekat depan KFC tu. And then about 7 kilometers from that bandar ialah the new township yang dipanggil sebagai Bandar Seri Manjung, yang didevelop oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, ya, tak silap saya. Jadi itu adalah satu kawasan perumahan dan kawasan township baru. Peranan ITM ni memang saya rasa di semua kampus begitu. Dia bukan saja sebagai institusi pendidikan yang membantu bumi putera, dia juga adalah sebagai katalis pembangkit kepada ekonomi setempat, untuk membangkitkan ekonomi setempat itu. Jadi saya kira memang berjaya lah kampus ITM ketika itu, dan juga pengkalan TLDM Lumut itu berjaya membangkitkan ekonomi yang dengan begitu cepat, sehingga Seri Manjung sekarang ini menjadi sebuah bandar yang boleh dikatakan agak sederhana besar, ya, Majlis Perbandaran Seri Manjung ya, dalam tempoh yang begitu singkat ya. Tapi kalau ikutkan masa that time, populasi student untuk ITM besar, ramai. Populasinya kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain ketika itu, ITM Perak adalah kita consider sebagai sebuah kampus yang tidak besar lah, sederhana besar. Sebab dia masih di kampus sementara. Kami tinggal di rumah kedai, kalau masih ingat lagi masa itu, ya. Jadi the whole half of the township Seri Manjung itu diambil oleh ITM untuk di-convert ataupun ditukarkan menjadi kampus ITM Seri Manjung selama lebih 10 tahun juga, ya. Dalam sementara tu lebih 10 tahun juga, kerana menantikan kampus tetap di Seri Iskandar ketika itu, ya. Yang until now lah. Until now, ya. Kami mula berpindah ke Seri Iskandar pada tahun 97, ya. Kami pindah abah balik daripada KL, daripada UK, bertugas di Seri Manjung tahun 93, dan pindah ke Seri Iskandar 4 tahun kemudiannya, 97. We are the first batch yang duduk di fasa pertama kampus Seri Iskandar itu. Abah memilih bidang interior design ni sebagai my profession ataupun my career. Ada beberapa sebab sebenarnya. Selepas sekolah dan juga kita lepas SPM, semua sedia maklum bahawa kita sebenarnya tak sure apa benda yang kita nak buat, ya, walaupun kita dah mula bercampur dengan kawan-kawan dan seterusnya. Tetapi sebenarnya apabila titik mula saya mula memikirkan kejap abah, kejap saya, boleh je. Antara titik mula yang abah mula fikir tentang interior design ni adalah because of my Pak Long, my eldest brother. Dia adalah student architecture ketika itu di UTM. Jadi abah banyak juga berbincang dengan dia dan juga bercampur dengan kawan-kawan dia di UTM. Jadi abah tengok profession ataupun bila dia study in architecture ni, abah nampak very interesting, ya. Masa ni at what age? Masa ni ketika lepas sekolah, Pak Long masuk UTM, abah baru kemudiannya baru keluar daripada, ya, dia dah third year, fourth year di UTM. Pada mulanya abah minta electrical engineering, tetapi akhirnya abah sedar bahawa electrical engineering is not my cup of tea, kata masa itu, ataupun tidak, is not my jiwa. Jadi
change into interior design ni, salah satu punca dia adalah saya rasa abah berkawan dengan Pak Long lah ni, salah satu yang memberi pengaruh dia. Biggest influence. Ya, antara pengaruhnya lah. Pak Long banyak menceritakan tentang architecture ketika zaman study dia ketika itu. Pak Long dekat UTM lah. Dia UTM, ya. Sebelum tu dia di Politeknik, sebab tu dia di UTM. Jadi kawan-kawan Pak Long juga kawan-kawan abah juga. Jadi abah selalu lepak dengan dia orang, tengok apa kerja yang dia orang buat and so on. Dan kebetulan pula apabila antara kerja pertama yang abah dapat before masuk ITM itu, abah dititipkan ataupun dimasukkan ke Jabatan Perumahan Negara di bawah Jabatan Seni Bina. Jadi that is my biggest exposure on architecture lah, because I was working ketika itu with the Jabatan Perumahan Negara yang mereka bentuk rumah-rumah low and medium cost untuk seluruh Malaysia. Dan walaupun ketika itu abah is from the electrical engineering punya background, tetapi abah involved dengan a lot of project in architecture, join dengan discussion and join bercampur dengan architects, dengan technicians, dengan TE yang dalam bidang seni bina ni. Dan I really feel very interested to join in seriously. Jadi apabila nak minta further study di ITM ketika itu, abah istikharah dan akhirnya terus memilih interior design sebagai my field to further study, because of ada a few things. Why not I pilih architecture masa tu? Advice from a few architects dan juga my brother, dia kata bidang interior design ni ialah satu bidang yang baru, ketika itu tak ramai. That was 30 years ago, 35 years ago. Interior design ni ramai orang tak tahu, hingga sekarang pun saya rasa kalau kita bercakap tentang interior design, masih yang mengatakan bahawa interior design ni adalah khusus pasang-pasang langsir, susun-susun rumah, susun-susun kursi. That is very that is what the public know about interior design. Tetapi sebenarnya interior design is more than that, more beyond. Decoration ini adalah just a very small part of interior design. Might be 10% of the whole process. Tetapi interior design ada sebenarnya, ataupun kalau di universiti kita panggil interior architecture, ialah memerlukan kita punya kepakaran yang amat mendalam tentang bagaimana kita nak menyelesaikan sesebuah ruang itu. Dan ruang pula bukan sahaja terbahagi kepada ruang rumah sahaja. Ramai orang di luar kata hias rumah saja interior design ni. Sebenarnya hiasan rumah itu adalah a very very small part of the scope of work. Tetapi yang besarnya adalah yang lain-lain itu. Apabila dunia semakin complicated, apabila dunia semakin advance, bangunan-bangunan pun menjadi semakin advance. Jadi dia memerlukan seorang pakar untuk menyelesaikan masalah interior ruang dia. Jadi dulu arkitek menyelesaikan semua masalah. Kalau kita lihat pada kurun yang sebelum ini, kurun ke-18 dan kurun ke-19, arkitek is the masters builder. Dia buat the whole thing. Dia design the house, dia design even the interior, the furniture, even the ashtray, even the decoration, even the landscape, semuanya arkitek yang buat. Because building is very simple. Either it is a house, or it is an office, ataupun it is a church, something like that. It is a simple space. Tetapi kemudian tu lahirnya bangunan-bangunan yang complicated, bangunan-bangunan yang berbentuk untuk sukan, bangunan yang berbentuk untuk pengangkutan ataupun airport dan seterusnya, stesen terminal bus contohnya. Kemudian bangunan-bangunan untuk pendidikan, bangunan-bangunan office yang complicated, yang kompleks, hospital dan seterusnya. Jadi this situation akhirnya memerlukan satu lagi experts di bawah architects yang memerlukan yang diperlukan untuk membantu arkitek dalam menyelesaikan masalah ruang ini. Mereka dapat menyelesaikan masalah ruang luar saja, the envelope of the space, but interior design comes in and settle down the detail of it, the micro of it. Jadi kami ni lebih bersifat micro designer, yang arkitek tadi is the macro designer, something like that. Jadi saya tengok this is a very interesting profession yang ketika itu dianggap futuristic lah, because Malaysia masa itu belum
ramai lagi. Company-company interior design pun baru boleh dikira dengan jari, dan juga architectural firm yang pun tak banyak lagi. Jadi ketika itu interior design is something yang futuristic, something yang baru. Jadi that's why it attracted me to come in as an interior designer. Interior design juga pada saya, bila saya dah berkecimpung di sepanjang lebih kurang 40 tahun ini, 30 tahun, 40 tahun ini, saya juga merasakan ia amat dekat di hati dan juga amat sesuai dengan dia profession apa-apa saja pada saya. Bergantung pada niat kita dan juga bagaimana kita take that as kita punya concept and philosophy of the profession. Any profession, if you are in, apa yang kita sepatutnya lihat adalah macam apa yang abah fahamkan adalah kita kena faham bahawa kita diturunkan daripada langit, kita diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi ini sebagai dua entiti. Satu adalah sebagai hamba Allah, satu lagi adalah sebagai khalifah. Itu kalau nak diterangkan secara detailnya, panjang ceritanya, tetapi untuk dipendekkan cerita, kita berperanan sebagai dua perkara. Sebagai hamba Allah, kita kena mentaati seluruh perintah Allah, kita kena mengikut perintah-perintah dia, dan itu sebagai hamba Allah. Tetapi kita jangan lupa, di samping itu juga kita diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah. Itu disebut dalam Al-Quran. Jadi sebagai khalifah tu adalah kita diturunkan sebagai khalifah ni, maknanya kita memimpin. Kita sebagai pemimpin, dan kita kena memimpin, dan kita kena menyelesaikan masalah orang apa-apa saja yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita sebagai seorang lawyer contohnya, sebagai seorang lawyer, bila kita turun di bawah ini, kita kena menyelesaikan masalah perundangan, masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi, kalau kita sebagai seorang accountant, peranan kita sebagai khalifah adalah kita menyelesaikan masalah-masalah keuangan dan juga apa yang relate dengan perbankan dan seterusnya. Jadi begitu juga bila kita terlibat dengan alam bina ini, saya rasa ini adalah satu peluang untuk kita berkhidmat dan juga beribadah kepada Allah SWT sebagai seorang interior designer. Sebab kita menyelesaikan masalah ruang untuk orang lain. Tetapi dengan syarat projek-projek yang kita dapat itu projek yang patuh syariah lah. Halal lah. Yang halal lah. Jadi sebab itu pun ada di punya perdebatannya. Jadi kalau projek yang sudah tentu haram dan kita ambil juga, itu sudah tentulah satu yang tidak diterima oleh agama. Tetapi apa saja projek yang lainnya, contohnya banyak perkara yang amat masyarakat ataupun ummah amat memerlukan kita sebagai penyelesai masalah ini. Atas dimensi itu, abah menganggapkan bahawa profession interior design ini adalah satu profession yang mulia, kalau betul dilakukan dengan baik dan juga mengikut apa yang garis panduan dan juga perspektif dan juga atas world view yang betul. So to those yang baru maybe nak get involved in this line, dia minat into drawing and stuff, tapi tak tahu adakah dia into architecture ke atau into art. AD pun ada juga dia punya deadline yang melibatkan dia orang untuk draw, untuk express dia punya creativity. So how? Menjadi seorang interior designer ni, dia ataupun architect yang terlibat dengan alam bina ni, dia kena, pada saya, seseorang itu have to be very sensitive, very sensitive, and have to be very critical in terms of manusiawi. Dia kena betul-betul memahamkan diri tentang manusia, because apa yang kita nak reka bentuk ni, tak kisahlah kita nak reka bentuk ruang untuk airport ke, untuk bank ke, untuk pasar shopping complex ke, hotel ke, it is for the people, it is for the human. Kita design untuk keselesaan manusia. Jadi untuk menjadi seorang pereka bentuk yang baik, you have to be very good and very sensitive in understanding manusia. Jadi macam mana kita nak memahami manusia, itu kena belajar dari segi psikologinya, dari segi ruang macam mana yang selesa untuk dia. Dan ada banyak dalam mata pelajaran yang diajar dalam interior design itu ke arah itu, ke arah memberi keselesaan kepada manusia lah. Jadi for you to create
a good space, it is not only in terms of aesthetic yang penting, it is not only in terms of aesthetic, maknanya bukan sahaja kecantikan yang penting, tetapi juga the practicality of it, how it works, the workability of it. Space yang cantik kalau tidak workable, tidak berfungsi dengan baik, dia akan gagal juga. Jadi yang penting adalah it is a combination of the aesthetic and the functionality of the space lah. Both kena equally balance. Kena balance, definitely. Jadi kalau kita nak kata what is a good interior space, itulah dia jawapannya. Maknanya dia mesti dari segi estetiknya balance dengan dari segi functionality-nya, dan juga kalau kita nak pergi lebih dalam, maknanya dia kena balance antara physical dan spirituality juga. Kita sebagai seorang Islam misalnya, interior yang cantik, interior yang workable, tetapi juga interior yang relate dengan Tuhan. Maknanya macam mana space kita tu boleh mendekatkan kita dengan Tuhan. Maknanya macam mana space itu boleh tidak menghalang kita untuk melakukan ibadah, ataupun space itu menggalakkan kita untuk melakukan ibadah, ataupun space itu setiap kali kita duduk di space itu, ruang itu, kita rasa lebih kuat bekerja, dan dengan berkuat kerja itu kita akan lebih dekat dengan Tuhan, begitu. Ataupun dengan ruang itu kita lebih kuat study, dan dengan study yang kuat itu kita lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan. Pendeknya, kita sebagai manusia ini dengan falsafah yang begitu, akhirnya adalah is the Allah SWT is the main ultimate target kita, ya. Tak kisahlah kita design ruang untuk apa. Kita nak design untuk bus stand, bus station, airport, untuk transportation people transportation. Tujuannya memang betul untuk menyenangkan mereka bergerak dan juga apa, tetapi akhirnya pergerakan itu adalah disebabkan apa? Kita nak suruh dia orang selesaikan masalah dia, dan akhirnya dia syukur dan terima kasih dengan Allah SWT atas apa yang aktiviti harian itu, ya. Segala-galanya selesai because space is workable, because you just imagine satu space ruang yang kita design secara tidak bagus, dan menghasilkan satu havoc atau kios dalam ruang itu, penjualan tiket tidak berlaku dengan betul, dan juga orang yang kelang kabut naik bas dan seterusnya, akhirnya dia akan berkait-kait dengan apa? Akhirnya dia ni lambat solat, akhirnya dia tertinggal solat, akhirnya dia ni terlambat untuk melihat, untuk ziarah mak bapak dan seterusnya. Nampak tak? Apa saja yang kita hasilkan itu, dia akan ada kesan, dan kita panggil cause and effect. Jadi cause and effect itu akhirnya kita kena relate balik. Sepatutnya akhirnya dia adalah untuk tujuan Allah SWT. Yep, definitely good points, especially those yang maybe nak tengah decide nak get into this line. Sensitivity is one important thing, and then tadi two things yang nak kena balance, which is aesthetic dan juga workability, practicality, and spiritual and functional, and physical. So bukan setakat cantik di mata sahaja, tetapi setiap apa yang you guys buat in this ruang lead us to beribadah kembali, submit to Allah SWT. Contohnya ruang ini, kenapa kalau ruang ini saya nampak very beautiful, tetapi beautiful saya tak cukup. Kalau kita duduk ruang ni, kita rasa beautiful, tetapi kita tak relate dengan Allah. Jadi akhirnya ruang ni setakat luaran saja cantiknya, tetapi just imagine because of this space kita rasa tenang. Bila kita duduk kat sini, kita tengok pokok adalah a part of Allah punya creation, ya. Bila kita tengok pokok, macam mana pokok ni boleh menjala dengan begitu cantik, macam mana kalau kita tak siram dia jadi layu, itu adalah kita punya control. Tetapi beyond control itu adalah macam mana dia punya timbulnya, dia punya anak-anak dia boleh tumbuh dengan baik dan seterusnya. We must relate that to Allah SWT. Jadi dengan kita duduk di ruang ini, it relates us to ibadah dan Allah SWT, then that makes this space is more useful than kalau kita setakat anggap cantik saja. You know, it is more than cantik. Interior designer should go beyond that, for the user. Okey, dalam keadaan semasa sekarang ini, iaitu kita dilanda dengan disaster ataupun bencana yang dipanggil sebagai pandemik COVID-19 ini, di seluruh dunia. Jadi macam mana kaitan interior designer? Apa kesan dia terhadap keadaan semasa ini, ya? Bagaimana kita
berhadapan dengan situasi ini dan bagaimana kita nak mengubah ruang yang ada dalam residensi kita ataupun ruang kediaman kita. Sebab apabila perkara ini berlaku selama 3 bulan ini, boleh kata most of the people, boleh kata hampir 100% manusia di dunia bekerja daripada rumah. Working from home menjadi satu fenomena baru yang dipanggil sebagai new normal, dan we have to adapt with it. Jadi sebagai interior designer, dia hit secara langsung pada saya. Sebab bagaimana kita melihat perspektif definasi kediaman itu dalam perspektif yang semasa. Kalau dulu mungkin apabila kita melihat kediaman sebagai tempat untuk kita macam-macam lah. Kalau kita study tentang rumah adalah apa? Rumah adalah tempat untuk kita berehat. Rumah adalah tempat kita release tension. Rumah adalah tempat kita ada yang panggil sebagai refuge, atau tempat melarikan diri daripada masalah dekat luar dan seterusnya. Itu perspektif konvensional. Sekarang ni tambah satu lagi elemen. Sekarang dah berbeza. Berbeza. Dengan kita dah perlukan rumah untuk bekerja. Rumah untuk bekerja. Maknanya kita perlukan satu ruang, ataupun rumah juga adalah tempat kita cari makan. Dulu tak ada perspektif ini. Jadi secara generalnya, semua orang perlu mereka bentuk ruang yang bersesuaian dengan kehendak baru ini. Apabila semua boleh kata, walaupun pandemik COVID-19 ini dah mula reda, tetapi masih lagi lebih pada 50% daripada orang ramai masih bekerja daripada rumah lagi. Jadi ruang bekerja di rumah itu, adakah ianya sama dengan ruang yang lama, iaitu kita just sediakan satu tempat meja dan juga tempat yang boleh kita gunakan komputer, that's it? Is it that's the space yang convenient? Saya rasa lebih pada itu. Kita kena mula memikirkan tentang bukan sahaja keselesaan kita boleh buat kerja daripada rumah. Kita dah mula kena fikirkan bagaimana ruang itu boleh membawa kita kepada kita dengan keluarga kita dengan anak-anak kita, macam mana kita nak membahagikan ruang itu. Dia ada pada saya ada 4 kategori manusia ataupun kategori golongan kediaman yang terlibat secara langsung, iaitu family, yang number of family dengan ruang, number of family dengan saiz ruang. Family yang besar dengan ruang yang besar, family yang besar dengan ruang yang kecil, family yang kecil dengan ruang yang besar, family yang kecil dengan ruang yang kecil. Jadi ada begitu kategorinya. Jadi kalau orang yang mempunyai family yang kecil dan ruang yang besar, masalah untuk menambah satu lagi ruang bekerja ini mungkin satu benda yang tidak menjadi masalah yang besar pada dia. Tetapi cuba kita lihat pada kes yang ruang yang kecil, family yang besar. So this is the space, this is the situation yang memerlukan satu pendekatan baru dalam reka bentuk ruang untuk orang yang bekerja seperti orang yang mendapat space seperti ini. Pada saya, they have to be very smart. Space yang diperlukan mungkin very minimal, tetapi macam mana nak make full use of the space. Dia kena pandai menggunakan satu ruang yang kecil kepada the fullest ataupun yang optimum untuk menjadikan dia boleh bekerja dengan baik di situ. Walaupun space yang kecil, dia dapat selesa, dia dapat letak all the gadgets dekat situ, dia boleh berkomunikasi dan seterusnya, dia masih mendapat privacy dan seterusnya. Jadi itu challenge dia. Jadi saya rasa itu boleh diselesaikan dengan, kalau kita berjumpa dengan pakar-pakar ruang lah, pakar-pakar interior designer. So adalah tugas baru untuk current interior designers untuk figure this out. Yes, exactly. Sebab just imagine apa yang Abang katakan tadi, satu je masalah antara masalah-masalah yang banyak yang baru ni, itu antara masalah yang perlu dilihat lah, iaitu ruang dan juga penggunaan ruang ni tadi kan. Jadi because kita tidak semudah kita just dapat satu ruang kecil dan kita letak meja dan untuk letak komputer dan boleh buat kerja, dia sebenarnya memerlukan satu consideration yang lebih pada itulah. Jadi then you start to build up your creativity. Ini macam ruang ini Abah cukup suka. Maknanya before the COVID, this ruang is wasted. Underused and wasted. Space yang lebih kurang
6 kaki kali 10 kaki ni lebih kurang wasted, tak pernah keluar pun kat sini dulu. Jadi bila COVID, anak-anak tak boleh tengok luar dan Syahid mula buka di space, anak dia yang rindukan main di luar tadi hilang stres, dan dia start to make over the space dengan tanam pokok is a good therapy for mental, and then this space is very airy, the sun orientation is very good. Daripada pagi sampai petang there is no direct sunlight, that make the space is cooling, more cooling, rather than kalau kita nasib kurang baik, kita akan dapat satu space yang direct sunlight. Kita ada cara menyelesaikan masalahnya juga. Itu yang kita perlukan, creativity tadi. Kalau katalah space ini direct sunlight. Kalau ni indirect sunlight, dia boleh buka macam ni, boleh buka, dan sebab tak ada direct. Kalau ada direct sunlight dekat sini, kita ada cara dia macam mana nak filter the light, macam mana nak make the space become more useful and cooler lah. Jadi maknanya cooling effect dia ada cara dia, bukan saja nak letak shade saja, adalah cara-cara dia, Jadi kita mungkin boleh letak filter, boleh letak shade, boleh letak pokok lagi, and then make the space mengelakkan daripada direct sunlight tadi masuk. Jadi ada cara-cara dia. Jadi itu yang saya katakan, ia meningkatkan daya kreativiti semua orang untuk menyelesaikan masalah semasa. Jadi dalam konteks interior designer, dah mula perkara-perkara ini dilihat balik semula. Do we need a big office space dah sekarang ni? Dan orang dah mula melihat perspektif baru dalam ruang bekerja. Dulu ruang bekerja kita, that is the space where daripada 24 hours mungkin 80% of the time kita berada di office, because that is tempat kita cari makan, dan kita perlukan tempat yang everything is at the office. Jadi office kita everything must be there. Tapi sekarang ni negara-negara maju, negara barat, dan juga boleh kata negara-negara yang dah maju, semuanya dah mula memikirkan tentang shrinking the office space, because we don't need the physical space for working lagi dah, no longer, because we can work from home, which is more cheaper, which is more relaxing, less stress, kita boleh kerja kat rumah ni, dan juga mungkin sekali-sekali kita perlu pergi ke office. Jadi yang penting adalah infra, dan yang penting adalah kefahaman kita terhadap menyelesaikan ruang dan juga infrastructure, dengan ada all the 4G, 5G and whatever, benda-benda tu yang penting. Tetapi maknanya kita tak perlu lagi bersesak-sesak bekerja di bandar, menyewa rumah yang kecil dan sempit dan mahal di bandar, because of nak dekat dengan tempat kerja. Because now when we can work from home, maybe kita boleh duduk di luar bandar, outskirt of the city, beli tanah rumah yang lebih murah, tanah yang lebih besar, rumah yang lebih besar, bersisa, then we can work from home. Those are the new perspective yang akan melanda dunia lah. Dan itu exactly yang rasanya Asian countries tengah start to develop, nak compare to European lah. Diorang dah basically biasa dah benda tu. Cumanya Asian countries ni maybe something new lah to us. That's what we do to this space. Dan Alhamdulillah, insyaAllah from now onwards, this is basically kita punya punca rezeki juga dekat rumah. Orang kata work from home ni dah jadi satu fenomena dan perlu untuk setiap rumah. So kepada mereka yang masih lagi dalam situasi ini, maybe tengah start to decor your home ataupun start to rearrange stuff, so this is the time lah basically untuk make your space comfortable for you to work from home. Walaupun me myself not into this line, tapi somehow benda ni reflect juga, influence juga me and few adik-beradik juga, dan ini juga adalah hasil saya dan juga mama saya yang sudi untuk membantu untuk dekor dan menyediakan this space untuk kami anak beranak maybe nak chill, tenangkan fikiran kalau ada stress ke apa-apa kan. So kat sini adalah tempat kita orang nak chill. Itu sahaja untuk sesi Borak Bantai kali ini. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Muhammad Sabriza Abdul Rashid yang didatangkan khas daripada Perak. Harap sedikit sebanyak membantu mereka yang maybe nak buat decision to get into this creative line juga, I would say. Betul, definitely interior design juga adalah one of creative industry juga. Dan basically you guys know the purpose of joining this industry,
No matter apa-apa profession sekalipun, apa yang kita buat semua adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.